Kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan pastinya kepada anda yang baru sahaja mungkin membuka TV3 ataupun bersama dengan kami di Facebook Live Malaysia TV3, sangat-sangat kami alukan dan teruskan berikan komen mungkin sebarang pertanyaan kepada kami berkaitan dengan topik yang akan kita bincangkan. Sangat menarik, sangat penting kerana ini adalah antara aset yang paling berharga untuk setiap kehidupan, iaitu berkenaan dengan jantung kita, dan serangan jantung disahkan adalah antara pembunuh senyap di serata dunia. Dan pastinya sebelum kita memulakan perbincangan bersama dengan pakar perunding kardiologi kita, ada satu bingkisan yang kita bawakan ini berkaitan dengan Ustaz Azadan Rabbani pada minggu lalu dikejarkan ke Hospital Serdang akibat masalah jantung dan juga darah tinggi, dan difahamkan selepas pemeriksaan doktor ada tekanan darah naik sehingga 200 dan mendapati ada saluran jantung yang tersumbat. Jadi Ustaz Azadan menerima rawatan di ward pada ketika itu dan kini dinasihatkan untuk berehat, dan wartawan Izzuan Zainal ada paparan selanjutnya. Azadan, nama yang cukup sinonim dengan kumpulan nasyid tersohor Rabbani. Karirnya bermula 24 tahun lalu. Azadan giat memperjuangkan lagu-lagu ketuhanan bersama ahli kumpulannya yang lain. Assalamualaikum. Minggu lalu, anak jati Johor ini dimasukkan ke Hospital Selayang akibat serangan jantung secara tiba-tiba di rumahnya. Mulanya memang sebelum saya kena tahan di emergency tu, dalam seminggu tu memang saya rasa badan tak apa sedap lah. Macam nak demam, panas. Lepas tu saya rasa macam berat lah hati terus. Satu lagi mata saya. Dalam 2-3 bulan ni mata saya naik mendadak 1000 sebelah kanan 150 je. Dan ketika tu saya detect kena serangan jantung dan macam-macam lah soalan yang diberikan kepada saya. Saya pun dalam keadaan lemah waktu tu. Saya dah diletakkan sebagai stage pertama untuk jantung. Rabbani dan juga semua sahabat-sahabat saya terkejut sebab diorang tahu saya ni seorang yang aktif. Jadi memang diorang terkejut, Azadan serangan jantung, pelik ya diorang kata kan. Sebab dia tahu saya memang sepanjang tempoh PKP ni pun saya memang ada kerja-kerja NGO-nya apanya buat. Kalau ikut dalam sebulan ni saya pernah tengah tidur tersedak muntah 2 kali pernah macam tu. Itu mungkin doktor kata memang simptom-simptom serangan jantung. Saya rasa berdebar, lepas tu mudah. Bila bercakap pun sebenarnya dah mula rasa macam mudah penat kan. Jadi serangan darah tinggi tu pun memang mendadak. Saya tak terfikir sampai 200 tu. Jadi dia kawal 3 hari tu sebab dia tak nak ada berlaku kecederaan pada jantung. Sebagai isteri, Fakir Syair Rahman tabah bersama suaminya sepanjang rawatan selama 3 hari. Masalah jantung ni daripada life kehidupan kita, cara pemakanan, cara kita bekerja, berehat. Jadi insaflah sekejap. Kita memang bukan sengaja untuk busykan diri kita. Tapi memang saya, alhamdulillah lah, orang kata memang sibuk balik malam, keluar pagi kadang-kadang. Kalau ikut minggu terakhir tu, saya sedang diet. Maknanya saya tak heavy sangat makan. Tapi mungkin doktor cakap, orang kena serangan jantung ni bukan apa yang berlaku dalam masa terdekat. Benda tu dah berlaku sebelum-sebelum ni. Soal kita makannya, kan, cara kita, kehidupan kita, kurang bersukan dan sebagainya yang sebelum-sebelum ni. InsyaAllah lah, saya pun yang sekarang ni saya sedang berehat. Memang rumah saya jadi doktor lah kat rumah. Tengah sesuaikan diri dengan suasana baru ni lah. Yalah, kalau sebelum ni kita tak fikir pasal sakit kan. Tapi bila kita dah tahu, kena jagalah. Sebab apa? Bila doktor dah nasihatkan tu, menjadi kewajipan pada kita. Jangan sampai kita mencederakan diri kita tu satu perkara yang tak baik.